Soalan 1. Jadual 1 dan jadual 2 di atas menunjukkan nama dan jarak 6 tempat di negeri Perak. Raja 1 menunjukkan graf tak berarah yang tidak lengkap mengaitkan 6 tempat tersebut. Soalan A. Lengkapkan Raja 1 dengan melukis satu graf tak terarah dan berpemberat. Jadi, langkah pertama kita nak lengkapkan gambar raja di sini. Jadi, semua titik sudah ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 titik sudah ada. Lepas tu, kita nak sambungkan semua titik KS ke M, KS ke M. Lepas tu K ke M, K ke T sudah ada, S ke T sudah ada, S ke M sudah ada, S ke KS sudah ada, CJ ke S sudah ada, CJ ke KS, CJ ke KS. Sudah ada, CJ ke T, CJ ke T. Lepas tu kita isikan maklumat. KS ke M 8 km, 8. K ke M 8.4, K ke T 5.2, S ke T 5.9, S ke M 3.5, S ke KS 11, S ke KS 11, CJ ke S 4.9, CJ ke S 4.9, CJ ke KS 15, CJ ke KS 15. Dan last kali, CJ ke T, CJ ke T 10. Ini semua dalam KM lah. Okey. Lukis satu pokok berpemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Jadi, ini adalah graf yang kita ada. Sekarang kita nak tukarkan dia jadi satu pokok. Jadi macam mana kita nak tukarkan dia jadi satu pokok? Pertama sekali, kita nak semak dalam graf ini, okey, titik manakah yang ada bilangan darjah yang paling tinggi dan dengan jumlah jarak yang paling maksimum. Kita nak padamkan bahagian itu dulu. Jadi sebab dia dalam soalan ini, dia ada nyatakan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Ni. Setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Jadi kita kena carikan titik manakah yang ada bilangan darjah yang paling tinggi dan dengan tepi yang paling panjang, kita kena padamkan bahagian itu dulu. Sebab setiap satu tempat hanya dilalui sekali saja. Bilangan darjah mesti tak boleh tinggi sangat. Jadi, kita buat sikit pengiraan dulu. Okay. Ini dengan tepi yang paling panjang. Jadi, kita mula dari sini. Okay. Ini dua tempat. Kita semak dulu. Untuk
bucu CJ dia ada darjah 3. Darjah 3. Lepas tu kita boleh nampak jumlah panjang tepi dia 15 tambah 4 tambah 10 lebih kurang dalam 29. Okey, 29 lebih kurang. Okey. KS bilangan darjah dia ada 3. Di sini 8 tambah 11 tambah 15 lebih kurang 34. Di sini bilangan darjah dia 4. Okey, bilangan darjah dia 4. Dan 11 tambah 3 tambah 5 tambah 4. Semua sekali 22. Yang lain semua yang ni bucu M 8 tambah 8 tambah 3 lebih kurang 19. Maksudnya kita kena mula dari sini dulu. Ini yang pertama. Lepas tu ini bahagian yang kedua. Ini bahagian yang ketiga yang kita kena selesai. Jadi dah ada strategi. Sekarang kita boleh mula. Okey, kita mulakan dengan KS dulu. Okey, KS ada bilangan darjah 3. Kita nak padamkan tepi yang paling panjang. Dengan ni, bilangan darjah sini sudah bilangan darjah tinggal 2 sahaja dan jumlah panjang dia hanya ada 17 sahaja. Sekarang kita balik pada sini. Okey, CJ sini tinggal 19 lebih kurang. Sini tinggal berapa? Yang sini tinggal 14.9. Jadi kita nak sambung dengan bahagian sini. Okey, bahagian sini masih 20 lebih kan? Tadi sudah kira. Jadi ini kita sambung dengan sini di tengah bahagian di tengah-tengah. Kita padamkan tepi yang paling panjang. Okey, sekarang bucu dengan bilangan darjah yang paling tinggi dengan jumlah panjang yang paling panjang tu adalah M dengan S. M jumlah panjang dia 16 tambah 3 19 lebih kurang 19. Yang S ni ada berapa? 3 tambah 5 tambah 4 lebih kurang 12. Jadi yang penting sekali kita nak selesaikan bahagian sini dulu. Kita padamkan sisi yang paling panjang. Jadi sisi yang paling panjang, tepi yang paling panjang tu kita padamkan 8.4. Ini kita kena padamkan dulu. Okey. Jadi ini sudah kita padam. Sekarang untuk titik bucu S ini kita nak padamkan tepi yang paling panjang iaitu 5.9. Jadi dengan cara ni semua titik ni, semua bucu ni mula dari KS sampai ke K selain daripada dua bucu di hujung. Okey, hujung sebelah sini dengan hujung sebelah sini, yang lain semua dengan darjah 2 sahaja. Darjah 2 sahaja. Jadi panjang tepi yang tinggi tu semua sudah kita padamkan, yang tinggal hanya dengan tepi yang minimum sahaja. Okey.
kita boleh semak ada berapa titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Ada berapa tepi? 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi ini adalah satu pokok dengan panjang minimum. Sekarang bahagian C. Berapakah jarak minimum pokok yang anda lukis? Jadi jarak minimum kita boleh buat pengiraan sikit. Jarak minimum sama dengan 8 tambah 3.5 tambah 4.9 tambah 10 tambah 5.2. Jadi panjang jarak minimum adalah 31.6 km. Soalan nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan 4 jenis makanan kegemaran beberapa orang murid. Lukis satu graf berbilang tepi berdasarkan jadual di atas. Jadi untuk nak lukiskan graf ini, oleh sebab dia menggunakan banyak perkataan, lebih senang kalau kita buatkan satu jadual supaya kita ringkaskan semua nama ni dengan menggunakan huruf. Contohnya macam nasi ayam, kita boleh letakkan A, nasi lemak letakkan L, nasi goreng letakkan G, dan mi goreng kita letakkan M. Lepas tu, nama murid Melvin, Raj, Helen, Wong, Ain, ini semua kita gunakan nombor. Okay, Melvin nombor 1, Nurul nombor 6, Atika nombor 7, Ain tadi sudah ada nombor 5, Puspa katakan nombor 8, Helen 3, Julia 9, Nurul tadi sudah ada nombor 6, Farouk 10, Puspa tadi nombor 8, Farouk 10, Atika 7, Raj 2, Wong 4 dan Julia 9. Kita tukarkan jadual ni kepada huruf dengan nombor. Jadi kalau ikut sini, okay, kita dah senaraikan semua nama makanan kita tukarkan jadi bucu. Lepas tu nama murid kita semua tukarkan jadi tepi dengan nombor. Dan kita boleh ringkaskan jadual yang banyak perkataan di atas ni, kita tukarkan dia dalam bentuk huruf dan nombor. Sekarang kita boleh buatkan graf. Jadi semua sekali kita ada 4 bucu. A, L, G dan M. Sekarang kita buatkan tepi. Jadi 1 A dengan L. A dengan L. Ini 1. 2 A dengan M. 2. 3 A dengan G. 3. 4 A dengan M. 5 A dengan L. 6 L dengan G. 7 L dengan M. 8 L dengan G. 9 G dengan M. Dan 10
G dengan M juga. Jadi ini graf yang kita dapat. Bahagian B, antara jenis makanan dengan nama murid, kumpulan manakah yang anda pilih untuk mewakili bucu? Berikan justifikasi anda. Jadi di sini kita gunakan nama makanan sebagai bucu. Sebab apa? Sebab kalau nak jadi tepi, dalam graf kita hanya ada bucu dengan tepi saja. Setiap satu tepi dia hanya boleh mengaitkan 2 bucu sahaja. Setiap satu tepi dia paling banyak boleh mengaitkan 2 bucu. Jadi kalau kita perhatikan pada jadual di sini, setiap murid dia hanya suka 2 jenis makanan sahaja. Setiap satu murid dia hanya suka 2 jenis makanan saja. Jadi lebih baik kita pilihkan bucu. Pilihkan nama makanan jadi bucu dan bukannya nama murid. Apakah kaitan antara jumlah darjah bagi graf yang anda lukis dengan jumlah keseluruhan pilihan makanan? Dan oleh sebab setiap pelajar tu dia hanya ada 2 pilihan makanan saja. Contohnya macam Mervin dia hanya pilih nasi ayam dengan nasi lemak. A dengan L sahaja. A dengan L sahaja. Dan Raj hanya pilih nasi ayam dengan mi goreng sahaja. Jadi dalam kes ini pilihan makanan adalah 2. Jumlah darjah kalau ikut formula yang kita sudah belajar hari itu, okey, jumlah darjah kita ambil tepi. Bilangan tepi darab 2. Bilangan tepi adalah jumlah murid. Maksudnya kita ambil jumlah murid darabkan dengan 2 untuk dapatkan jumlah darjah. Antara grafik berbentuk jadual dengan graf, manakah jelas menunjukkan perkaitan antara jenis makanan dengan murid? Dan, dari sini kita boleh nampaklah untuk setiap jenis makanan tu kita boleh nampak okey yang suka ayam nasi ayam, nasi lemak ada siapa? Ada 1 dengan 5. Yang suka nasi ayam dengan mi goreng ada 2 dengan 4. Secara cepat kita boleh dapat tahu apakah hubungan antara makanan dengan pelajar yang memilihkan makanan tersebut. Jadi kalau nak pilih graf dengan jadual, memanglah graf lebih jelas kita boleh nampak perkaitan. Tapi hanya untuk kes ini sahaja kita boleh gunakan graf. Sebab dalam kes ini setiap satu pelajar dia hanya pilih 2 makanan sahaja. Dengan cara ini kita boleh gunakan graf. Tapi dalam kalau dalam kes yang lain, kalau ada pelajar yang suka lebih daripada 2 jenis makanan. Kalau dia suka lebih daripada 2 jenis makanan, contohnya katakan kalau kita nombor 1 Mervin ni, katakan Mervin dia suka lebih daripada 1 makanan. Katakan dia suka A, L dengan G. Kita tak boleh buatkan satu tepi untuk menyambungkan A, L dengan G dengan satu tepi saja. Kalau 3 bucu, kita mesti gunakan sekurang-kurangnya 2 tepi. Tak boleh kita sambungkan 3 titik ataupun 3 bucu dengan satu tepi sahaja. Jadi dalam kes ini tidak sesuai lah kita gunakan jadual. Kita tidak sesuai untuk gunakan graf. Kita hanya boleh gunakan jadual. Jadi kedua-dua cara jadual dengan graf ada kebaikan dia sendirilah. Untuk kes ini sahaja sebab murid tu hanya pilih 2 jenis makanan sahaja, kita boleh gunakan graf. Sebab untuk setiap satu tepi kita hanya boleh sambungkan 2 pucu.
Soalan nombor 3, lukis carta organisasi kelas mengikut kreativiti anda. Jadi untuk tujuan pengajaran ni saya gunakan carta organisasi pengurusan sekolah lah, pentadbir sekolah. Jadi kalau kita tengok pada carta organisasi ini, dia merupakan satu carta satu graf tak terarah dan tak berpemberat. Sebab di sini kita tak nampak ada panah untuk tunjukkan arah dia, tak ada. Dan untuk setiap satu garis yang menyambungkan bucu-bucu ataupun bahagian-bahagian ni, dia tak ada pemberat. Dia tak ada tuliskan nilai harga ataupun nilai jarak. Tak ada nilai tertentu yang dilukiskan pada garis-garis penyambung ni. Jadi ini merupakan satu graf tak terarah, tak berpemberat. Dan adakah carta organisasi suatu rangkaian? Ya, dia memang suatu rangkaian sebab dia menyambungkan orang ataupun individu dengan individu yang lain. Jadi ini adalah satu graf dan ataupun kita boleh panggil dia sebagai satu rangkaian.